Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد. Demikian Imam seluruh pimpinan Masjid Al-Mujahidin dan Ansar, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pilih kita untuk singgah sebentar di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkatan kepada kita dan semua ahli keluarga kita. Dan kita juga ditakdirkan, alhamdulillah, dipanjangkan umur kita berada di tahun baru 2024. Hari yang kedua, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati segala amal kita dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita sepanjang tahun ini. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan, pembahasan dari kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurrahi sa'iri musannafatihi fid darin amin. Itu kitab membincangkan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpul dan dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, imam yang masyhur dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setelah kita membincangkan tentang kitab zikir-zikir yang tak terikat dengan waktu tertentu, kemudian kita bincangkan tentang zikir-zikir ketika salat, kemudian kita bincangkan tentang tilawatul Quran, dan kita telah bincangkan sebelum ini tentang kitab puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung pada kitab yang seterusnya, iaitu kitab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita bicarakan tentang puji-pujian kepada Allah, maka selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antara asbab doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyusun kitabnya sangat cantik setelah membahaskan tentang kitab puji-pujian kepada Allah yang sewajibnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibincangkan pula tentang salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan kekasih kita semua, Rasul ikutan yang sangat-sangat kita rindu'i. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala apabila membicarakan tentang kitab salawat, maka setiap bahan kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan sandaran dalil tuntutan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka baginda Nabi, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab, ayat yang selalu kita dengar. Setiap hari Jumaat khatib pasti akan melafazkan ayat ini yang berbunyi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa maksudnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda Nabi dan bersalamlah dengan penuh kesejahteraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat Allah Ta'ala tadi, Allah menyatakan bahawasanya sesungguhnya Allah memulakan perbuatan selawat ini dengan menunjukkan contoh kepada kita sebagai umat Nabi. Sesungguhnya Allah, yakni Allah melakukan perbuatan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berpuluh beratus ribu yang tak diketahui bilangannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya Allah Ta'ala senantiasa yusallun fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab kita belajar, dia ada perbuatan ini, ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi. Mudhari' ini sedang berlaku, dawam, berterusan perbuatan tersebut. Fi'il madhi, fi'il yang telah lepas, yang telah berlaku. Ada fi'il amar, suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memilih kalimah di sini, yusallun. Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berterusan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada perbuatan lain dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan selawatlah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran ini, yang Allah Ta'ala sendiri lakukan, dan para malaikat juga melakukan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyeru kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima, dan selawatlah kamu ke atas baginda Nabi dan sampaikanlah, bersalamlah kepada baginda Nabi dengan penuh kesejahteraan. Namun kata para ulama hadis atau ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini, apakah maksud Allah berselawat kepada baginda Nabi? Apakah maksud malaikat berselawat kepada baginda Nabi? Adakah sama seperti kita berselawat kepada baginda Nabi? Kata para ulama kepada kita, sudah tentulah tidak sama. Allah berselawat kepada baginda Nabi, para malaikat berselawat kepada baginda Nabi, sama sekali tidak sama seperti kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana makna selawat kita kepada baginda Nabi ialah kita melafazkan lafaz selawat, itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ataupun sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Jangan tertukar antara salam dengan salli. Jika tengok pada permulaan lafaz tersebut, Allahumma salli, kalau salli di balik bawah, maka nanti sallim baca di ujungnya. Kalau sallallahu alaihi wasallam bagi atas, dia tengok pada permulaan lafaz itu. Ada beza tak? Ada, nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Jadi Allah berselawat kepada baginda Nabi bukan bermaksud Allah melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad macam kita lafazkan, tidak. Kata para ulama tafsir, kata guru kami Fadilatul Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Sayyid Jabal Al-Hasani hafizahullah ta'ala,
bahwasanya maksud Allah berselawat kepada baginda Nabi, yakni Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa terhenti rahmat sentiasa turun dicurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun baginda Nabi telah wafat, rahmat Allah senantiasa turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga, wa rafa'na laka dhikrak, alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak, maka kami mengangkat namamu untuk disebut-sebut oleh seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam selawat kita ataupun dalam azan kita juga menyebut lafaz baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa Nabi ditinggikan darjah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud Allah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud malaikat berselawat kepada baginda Nabi? Adakah malaikat juga berselawat macam kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Kata guru kami, maksud malaikat berselawat bukanlah bermaksud malaikat itu melafazkan selawat seperti manusia berselawat, tetapi malaikat berselawat dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar para malaikat ke atas umat Nabi yang tidak menunaikan hak-hak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah selawat malaikat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat kita ialah kita mengucapkan lafaz selawat itu sendiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fadilahnya kembali kepada diri kita sendiri, itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimat Allah Ta'ala sekalian, maka selawat ini suatu kalimah, suatu zikir, suatu amalan taqarrub kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendekatkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat ini maknanya doa, salat, salawat daripada salat itu maksudnya doa. Kita sembahyang, kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan salat itu juga maksudnya silah, ada maksudnya itu hubungan. Bila kita selawat, kita sembahyang, kita sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, fasta'inu bis sabri was salam, kata Allah Ta'ala Al-Quran. Kamu minta tolong kepada Allah bagaimana? Bis sabri, minta tolonglah dengan Allah dengan bersabar, dan salat, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita berhubung dengan Allah Ta'ala dengan sabar dan juga salat. Maka salat itu merupakan penghubung kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita ada masalah, kita telefon orang dalam kecemasan kan, telefon isteri kita, telefon anak kita, telefon ayah kita, itu kita punya talian hayat kita. Maka talian hayat yang paling hakiki ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, ada sebarang masalah, berhubunglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian salawat adalah penghubung kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kita rindu dengan baginda Nabi, tak pernah menatap wajah baginda Nabi, maka berselawatlah kepada baginda Nabi, maka kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kedengki untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi menyambungkan lagi perbahasannya dalam kitab selawat ini dengan menyatakan sebenarnya hadis-hadis tentang keutamaan berselawat dan perintah berselawat dan bersalam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak sekali, sampai tiada terhitung jumlah hadis-hadis tentang galakan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini kami menunjuk kepada beberapa potong daripadanya, beberapa potong dari hadis-hadis Nabi yang menunjukkan galakan kita ini berselawat kepada baginda Nabi.
untuk mengingatkan yang lain dari yang tersebut di sini, dan kerana mengambil berkat dari sebutannya dalam kitab ini, kitab Azkar, akan disebutkan hadis-hadis tentang galakan dan perintah untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kami meriwayatkan pada Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Maksudnya, barang siapa yang berselawat kepada aku satu selawat, nescaya Allah akan membalas selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Maka ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah anak kepada Amr bin Al-As yang membuka kota Mesir. Di Mesir ni antara sahabat Nabi yang bertanggungjawab membuka kota Mesir. Maka mereka menceritakan bahawa baginda Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi sebanyak sekali selawat, maka Allah akan membalas selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maksudnya balas selawat itu bukan membalas dengan Allah menyebut Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli ala sekian-sekian nama, tidak. Tetapi Allah menurunkan rahmat 10 kali ganda dengan hanya sekali sahaja berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita akan berselawat dalam sembahyang kita. Dalam mana? Dalam tahiyat akhir itu paling kurang. Sunat tahiyat awal pun selawat kepada baginda Nabi. Tapi saat tahiyat akhir itu wajib. Jadi siapa yang tak sembahyang, tak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak mendapat rahmat daripada Allah Taala? Di saat kita berhadapan dengan cabaran hidup hari ini, macam-macam ekonominya, cabaran, macam-macam cabaran, wabak penyakit dan sebagainya, masalah berbagai, maka macam mana nak dapat rahmat Allah Taala seandainya kita tidak salat dan tidak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu dalam solat dituntut wajib kita berselawat kepada baginda Nabi. Di luar solat juga dituntut kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana faedahnya kembali kepada kita, mendapat rahmat daripada Allah. Kalau satu rahmat Allah Taala pun sudah sangat besar, ada turunkan rahmat kepada kita, lagi kalau 10 kali rahmat Allah turunkan kepada kita. Kalau 10 kali selamat, maka digandakan 10 lagi rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita. Maka mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam kehidupan kita, dilepaskan sebarang kesempitan dalam kehidupan kita. Itu orang tua-tua kita belajar kan, kalau tak ingat terlupa selawat dekat Nabi, minta diberikan, dibukakan kemudahan kepada kita. Bukan tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kami meriwayatkan lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, nescaya Allah akan membalas selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dengan sekali berselawat, Allah turunkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Satu rahmat Allah Ta'ala itu tak terhitung banyaknya. Andai kita hendak ditimpakan musibah, dengan selawat tadi Allah angkat musibah tadi tak terkena kepada kita. Barangkali mungkin hari di saat sebelum kita terkena musibah itu, bila kita berselawat, Allah angkat kita dan tidak terkena musibah tersebut. Mungkin takdirkan kita nak kemalangan, dengan sebab kita berselawat kepada baginda Nabi,
Allah mengangkat musibah tersebut tak terkena kepada kita. Di saat kita kesempitan, ada orang yang menolong kita, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nak membuka pintu hati orang untuk membantu kita di saat kita kesempitan, melainkan Allah milik hati-hati setiap manusia. Di saat kita buat motor, habis minyak tengah jalan, siapa yang Allah hantarkan bantu kita? Maka dia mungkin bukan Islam yang datang bantu kita. Orang Islam makan tengok je kita berhenti tepi jalan, tapi Allah hantar orang bukan Islam membantu kita, bawa motor, pimpin motor kita tolak dengan kaki sampai ke jatuh minyak. Boleh berlaku dah? Semua itu kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tambah sekarang dalam COVID tengah naik, dengan berselawat Allah angkat kita mungkin sepatutnya dijangkiti COVID, tapi dengan barakah selawat kepada baginda Nabi, Allah lindung kita daripada terkena wabak COVID tersebut. Baik. Kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang fadilah, kelebihan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsarun 'alayya salam." Seutama-utama manusia, seafdal-afdal, seutama-utama manusia kepada di hari kiamat ialah mereka yang banyak mengucapkan selawat kepada aku, kata baginda Nabi. Jadi kalau kita nak dekat dan hampir dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk dalam syurga Firdausil A'la, dekat dengan baginda Nabi. Nabi berada suatu tempat disebut sebagai wasilah. Maka syurga yang terdekat dan terhampir dengan baginda Nabi ialah syurga Firdaus. Maka nak membezakan kita hampir dan dekat dengan baginda Nabi ialah bergantung pada sejauh mana banyaknya kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita muhasabah banyak mana kita selawat kepada Nabi sepanjang kita hidup. Kalau hanya sekadar solat, boleh kira berapa tuan-tuan? Solat, kita sembahyang, katalah sembahyang kita ambil yang wajib, selawat dekat tahiyat akhir. Kita ada 5 waktu, sehari baru 5 kali kita selawat dekat Nabi SAW. Maka cukupkah kita nak dekat dengan Nabi? Maka tambahkanlah selawat kita kepada baginda Nabi dalam solat-solat sunat kita, dan juga di luar solat kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa terpulang kepada kemampuan masing-masing. Yang mampu selawat 100 kali pagi, 100 kali petang, silakan. Alhamdulillah, itu rezeki yang Allah bagi. Ada yang boleh mampu 1000 kali selawat kepada Nabi, silakan. Ada yang boleh selawat lebih daripada itu, silakan. Kalau sahabat Nabi sungguh-sungguh berselawat kepada baginda Nabi, tak boleh nak sepanjang masa dekat nak selawat dekat Nabi. Nabi kata silakan. Kalau kamu mampu untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tambah bukan sebab Nabi nak masyhur. Kan Nabi nak umat disebut, dia bukan Nabi nak masyhur, namanya disebut, tapi Nabi tambah untuk kebaikan diberikan kepada umat Nabi. Nabi nak umat Nabi dapat rahmat daripada Allah. Nabi nak umat Nabi yang berselawat nanti akan dapat syafaat Nabi. Nabi kenal kita, sebab Nabi nak mudah bagi syafaat kepada kita. Maka Nabi nakkan umatnya kebaikan untuk masuk syurga bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang Nabi nak. Kita ni kadang-kadang kita nak kemasyhuran, kan? Kalau kita tambah ada media sosial, kan, boleh kita nak ramai like status kita, kan? Sekali post tengok, ada online lagi, buka lagi nak tengok berapa orang like status kita. Ini kita manusia. Tapi baginda Nabi menginginkan kebaikan untuk umat Nabi, mendapat syafaatnya dan juga mendapat kebaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlumbalah untuk dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata
Imam Nawawi, berkata Imam Tirmizi, ini hadis hasan. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqalu ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aradta? Qal yaqulu balita. Qal inna Allah harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi telah bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling utama ialah hari Jumaat. Hari yang paling afdal adalah hari Jumaat, sayyidul ayyam, penghulu sekalian hari. Jadi sepatutnya kita memuliakan hari Jumaat dengan perbanyakkan ibadah kita kepada Allah. Namun di sana ada yang bekerja pun tak masalah, dengan niat bekerja mencari rezeki yang halal, bukan juga dikira ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai melalaikan untuk mendirikan solat Jumaat yang suatu kewajipan bagi orang lelaki. Jangan sampai berniaga sampai tak sembahyang Jumaat. Masya Allah. Kerana ada lagi orang lelaki tak sembahyang, dia bawa yang kes COVID dulu. COVID dulu boleh lah sebab ada kekangan bilangan tertentu untuk datang solat. Itu pun tak boleh menjual sebenarnya ketika azan dilakukan. Azan yang pertama dan makruh, azan yang kedua haram jual beli orang lelaki. Kalau perempuan mereka tak apa, perempuan mereka yang menjual tak masalah. Orang yang berjual lelaki, membeli lelaki ketika azan yang kedua itu sudah boleh bawa kepada hukumnya haram jual beli tersebut. Walaupun jual beli air minuman yang halal, tapi hukum itu menjadi bawa kepada haram transaksi tersebut. Jadi hari Jumaat kita muliakan dengan melakukan berbagai sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sunnah Nabi kepada hari Jumaat ialah fa'akthiru alayya minas salat, perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi pada hari Jumaat. Makan tengah hari, makan cepat-cepat, datang ke masjid, banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan borak-borak, sembang kosong, kemudian pegang handphone, main pula game, Candy Crush. Tengah khatib khutbah bermain lagi game, dan dilarang tuan. Jadi pastikan tidak menggunakan handphone ketika khatib sedang berkhutbah tuan. Kalau itu juga transaksi, kita buka WhatsApp, balas WhatsApp. Tadi kalau main game online ketika khatib khutbah, itu boleh bawa kepada hukum larang tuan. Jadi banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Nabi menyebut fa inna salatakum ma'rudatun alayya? Sesungguhnya solat maksudnya selawat kamu akan dibentangkan kepada aku, kata baginda Nabi. Apa yang kita selawat kepada baginda Nabi ini, para malaikat akan membentangkan kepada baginda Nabi SAW, si fulan sedang berselawat kepada kamu wahai Rasulullah. Bukan itu cara Nabi kenal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari rahimahullah ta'ala mengarang kitab Allahumma salli ala Muhammad, Nafahat Al-Ilahiyah fi salawat ala khairil bariyah. Beliau ada menyebutkan juga hadis Nabi yang menceritakan tentang Allah Ta'ala setiap kali umat Nabi berselawat, para malaikat akan menyampaikan selawat itu kepada baginda Nabi. Si fulan sedang berselawat kepada kamu wahai Rasulullah. Maka di situ Nabi mengenali kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kita bakhil untuk berselawat kepada baginda Nabi, mana mungkin Nabi nak mengenali kita.
Jangan ditanyalah bagaimana, kerana itu alam ghaib. Macam mana disampaikan hal itu kepada baginda Nabi? Tak mustahil. Semua itu. Kita hari ini ada teknologi canggih. Di sini boleh buat video call orang yang berada di US, di luar negara, di Saudi, di buat umrah, buat haji, kita boleh berkomunikasi video call. Itu teknologi dunia. Dibandingkan teknologi Allah Ta'ala lagi hebat, lagi canggih. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibentangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi kenal kita. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada baginda Nabi, "Kaifa tu'adhu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah selawat kami ditunjukkan kepada kamu padahal engkau sudah hancur dulu? Macam mana Nabi disampaikan selawat ini kepada Nabi sedangkan Nabi sudah pun hancur dulu? Lalu jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, sesungguhnya aku tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh-tubuh para nabi-nabi, maka jasad para nabi tidak dimakan bumi, tetap kekal dan utuh." Ini pun kita boleh tengok jasad para syuhada umat Islam di Palestin yang bukan askar, hanya rakyat biasa yang terbunuh di Gaza. Jasadnya dan lebih 3 hari, hampir 5 hari, 7 hari ditemui dalam keadaan masih lagi elok, tak busuk, bahkan mengeluarkan bauan harum yang wangi. Itu realiti yang Allah tunjukkan. Jasad para syuhada pun Allah jaga, Allah pelihara. Jadikan pula jasad Nabi, lebih lagi jasad Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, Nabi telah berwafat, tapi jasad Nabi tidak binasa. Maka disampaikan semua selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di saat kita berselawat, walaupun kita tidak pergi menziarahi baginda Nabi di sana, di Masjid Nabawi, maka tetap disampaikan selawat kita kepada baginda Nabi. Lagi kalau kita pergi sana, lagi kita berselawat dan beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan pada Sunan Abu Dawud di akhir kitab haji pada kitab ziarah kubur dengan isnad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tabluni haitsu kuntum. Artinya, janganlah sampai kamu menjadikan kuburku tempat perayaan, dan berselawatlah kepadaku baik di mana sahaja kamu berada. Baik, dalam hadis ini ada beberapa tafsiran para ulama hadis yang menyebabkan ada orang salah faham hadis ini. La taj'alu qabri 'idan, janganlah kamu jadikan kuburku ini sebagai tempat perayaan. Yang Nabi larang di sini ada beberapa maksud. Maksud yang pertama, kata para ulama hadis, jangan kamu jadikan kuburku ini tempat perayaan yang hanya sekali sahaja, sekali-sekala saja. Umat baginda Nabi datang ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya raya kan sekali jadi tepi. Tak. Yang dimaksudkan datanglah ziarah. Datanglah ziarah bila-bila masa, dan jangan menjadikan ia bermusim. Kita pergi buat umrah, kita ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu maksud yang pertama, la taj'al qabri 'idan wa sallu 'alaihi, maka berselawatlah kamu kepada aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud yang kedua ada disebutkan juga oleh para ulama. Maksud la taj'al qabri 'idan, tidak menjadikan tempatku perayaan
perayaan yang sehingga berlakunya perayaan persambutan yang berlampau-lampauan. Jadi ini maksud akan berlaku kepada maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Jadi kita pergi, kita ziarah, kita pergi salam, kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah mencapai maksud yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Baik. Kemudian seterusnya tuan-tuan, kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan lagi dengan isnad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Artinya, siapa sahaja di antara kamu yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku ke jasadku agar aku dapat mengucapkan salam kembali kepadanya. Ini hadis yang disebutkan juga, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka bila kita datang memberi salam kepada baginda Nabi, di saat kita menziarahi baginda Nabi, maka Nabi juga akan membalas salam kita. Sama ada kita dengar ataupun tidak, itu bukan masalahnya. Yang penting Nabi membalas setiap salam yang kita beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, di saat kita menziarahi baginda Nabi, masuk dalam Masjid Nabawi, kita lalu sama kita masuk dalam Babus Salam, maka kita masuk lalu, maka kita memberi salam dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Man zara qabri wajabat syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka dia berhak mendapat syafaat aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fadilan, kelebihan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara yang disebutkan tadi ialah diselamatkan, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Kemudian yang menjadikan kita dekat dan hampir dengan baginda Nabi ialah banyaknya kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang berselawat kepada baginda Nabi akan disampaikan selawatnya kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi mengenali kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia menyebabkan kita mudah untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab subuhan untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar namanya. Tadi kita bincang tentang selawat galakan secara umum. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di sana ada perbahasan tentang subuhan, perintah untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi ketika mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Maksudnya, akan terhinalah hidup seseorang bila mendengar namaku disebut, namun dia tidak mengucapkan selawat kepada aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disebut sebagai golongan yang tidak mendapat kebaikan, dan kita tidak berselawat kepada baginda Nabi saat disebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala,
Kami meriwayatkan dengan isnad yang jayyid daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzukirtu indahu falyusalli alayya fa innahu man shalla alayya marra sallallahu azza wa jalla alaihi 'ashra." Barang siapa yang mendengar namaku disebut, hendaklah dia berselawat ke atasku, kerana sesungguhnya sesiapa berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah azza wa jalla akan membalasnya dengan 10 kali selawat, yakni diturunkan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali ganda. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Ini antara kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bagi haluan kepada azan, dan kita berhenti sekali ini dahulu. Naktafi bihadzal qadr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.